Sahabat kita berada di Palestin, Mesir, di Syria, di Yaman, Selatan Thai, di Rohingya, di Marawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keridaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tama ya sama-sama kita merafakkan rasa syukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala.
keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada pagi ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada pagi ini Allah SWT penuhkan kita, kehidupan kita dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita, insya-Allah. InsyaAllah kita akan masuk untuk bersambung lagi pembacaan kitab Fiqh Salah yang telah dikarang oleh Haji Engku Ali bin Gundul. Masih lagi perbincangan kita sambungan kepada bab syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang, tetapi kita bincang perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Kerana di antara syarat sah sembahyang, seorang tu dia mesti tahu perkara-perkara yang membatalkan solat. Jadi disebabkan mengetahui perkara-perkara yang membatalkan solat itu salah satu daripada syarat sah solat, maka kita baca syarat ataupun baca perkara yang membatalkan solat ni. InsyaAllah pagi ni kita sambung lagi muka surat 223 bagi tulisan Jawi, perkara yang ke-11. Betul? 194, perkara yang ke-11. 194 bagi tulisan Rumi. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ajma'in. Perkara yang ke-11. Perkara yang ke-11 yang menyalahi ataupun yang membuatkan seseorang itu batal solat dia. Menyalahi perbuatan imam pada perkara sunat yang buruk pada penglihatan jika menyalahinya. Menyalahi perbuatan imam pada perkara sunat yang buruk pada penglihatan jika menyalahinya, seperti imam sujud sejadah sedangkan makmum tidak sujud, ataupun sebaliknya, ataupun imam sujud sahwi sedangkan makmum tidak sujud sahwi, ataupun imam meninggalkan membaca tahiyat awal sedangkan makmum tidak mengikutinya pada meninggalkan tahiyat itu. Jadi di antara perkara yang membatalkan solat iaitu menyalahi perbuatan imam pada perkara sunat. Imam buat, dia tak buat. Imam tinggal, dia tak tinggal. Imam buat, dia tak buat. Imam tinggal, dia tak tinggal. Dia buat, imam tinggal, dia buat. Contoh kat sini seperti imam sujud sejadah. Pagi tadi ada sujud sejadah. Setiap hari Jumaat imam baca surah sejadah. Maka dalam surah sejadah tadi ada sujud sejadah. Lalu ketika itu imam sujud sejadah, dia tak sujud. Dia pelik tengok imam kenapa sujud. Rukuk tak, rukuk tak ada, tiba-tiba sujud. Jadi dia tak sujud. Batal tak? Batal. Menyalahi perbuatan imam pada perkara sunat. Contohnya lagi seperti sujud sahwi. Imam ada perkara yang dilupa. Contohnya dia terlupa baca doa kunut, lalu akhir dia sujud sahwi. Bila dia sujud sahwi, sebelum beri salam imam sujud sahwi, makmum tak sujud sahwi. Batal tak? Batal. Secara hakikat hukum batal. Dan kemudian imam pula meninggalkan tahiyat awal. Hukum membaca tahiyat awal sunat. Hukum membaca tahiyat akhir wajib. Imam duduk di antara dua sujud, kemudian dia sujud lagi, sujud yang kedua, kemudian duduk tahiyat awal. Sepatutnya duduk tahiyat awal, baca tahiyat awal.
Tapi imam lupa, dia ingatkan rakaat yang ketiga, dia ringkas bangun, berdiri tegak. Bagi makmum macam mana? Tunggu ke? Tak. Naik. Sebab yang ditinggalkan imam itu sunat. Yang ditinggalkan imam itu sunat. Mengikuti imam tu wajib. Ini yang kita kena belajar. Itu sebabnya disebut oleh para ulama bahawa solat ini adalah teras bagi tarbiyah, pendidikan dalam meniti kehidupan. Pengetahuan dan ilmu terhadap solat itu, mana wajib, mana sunat, mana harus, mana makruh, dan mana yang membatalkan, haram ataupun membatalkan, semuanya itu menggambarkan bahawa itulah dia kehidupan kita. Dan disitulah kita kena belajar mana yang wajib kita ikuti, wajib kita buat, wajib kita dahulukan, wajib kita kemudiankan. Dekat sini kita nak buat. Tadi dia kata apa? Menyalahi perbuatan imam pada perkara sunat batal. Okey tak? Itu kan pokok cerita dia tadi. Menyalahi perbuatan imam pada perkara sunat. Tahiyat awal tu sunat ke wajib? Menyalahi. Mengikuti imam tu wajib. Mengikut imam tu wajib. Jadi wajib dengan sunat mana perlu dahulukan? Wajib. Kita tengok syarah kat dalam. Apa Syekh kata kat dalam tu? Ni ada panjang. Ada tak syarah dalam dia? Nombor 2 tu kan? Jadi tidak membatalkan sembahyang makmum. Tadi teras nampak pokok cerita dia baru kita boleh tengok syarah dia. Dia punya teras pokok cerita dia menyalahi perbuatan imam pada perkara sunat batal. Maknanya setiap perkara sunat imam tinggal ataupun imam buat, maka wajib ikut imam. Imam buat, kita buat, imam tinggal, kita tinggal. Itu pokok dia. Okey, selesai. Jadi tidak membatalkan sembahyang makmum. Jadi tidak membatalkan sembahyang makmum. Apa perkara yang tidak membatalkan sembahyang makmum? Jika dia menyalahi perbuatan imam pada perkara sunat yang tidak buruk pada penglihatan, seperti duduk istirahat. Sebab tadi dia kata apa? Menyalahi perbuatan imam pada perkara sunat dan mendatangkan pandangan yang buruk. Itu syarat dia tu. Menyalahi perbuatan imam pada perkara sunat yang mendatangkan pandangan buruk. Jadi kalau katalah duduk di antara duduk pada tahiyat awal tu, kalau dia tunggu juga padahal imam dah bangun, kan tak cantik kat situ. Sebab panjang tu bacaan tahiyat awal tu, walaupun tu panjang, nampak buruk pada penglihatan. Tiba-tiba ada kat tengah-tengah tu seorang yang masih duduk, dan kan imam dah bangkit. Itu sebabnya kalau katalah sesuatu perbuatan yang ditinggalkan imam tadi sunat, tetapi tidak mendatangkan pandangan yang buruk, maka ketika itu hukumnya tidak membatalkan. Contohnya apa? Duduk istirahat. Duduk istirahat kat mana? Duduk istirahat pada rakaat yang ketiga nak naik rakaat keempat. Yang duduk ketiga tu kan, Allahu Akbar. Kemudian terus bangun. Duduk istirahat kadar subhanallah. Hukum duduk istirahat tu sunat tak? Sunat tak? Sunat. Duduk istirahat tu sunat. Duduk sekejap je, sebentar tu kita bangun. Tapi imam tak duduk istirahat. Daripada dia sujud tadi terus ringkas bangun tanpa istirahat. Lalu kita duduk sebentar. Dan duduk sebentar itu tidak menjolok mata. Kerana apa? Kerana sekejap, sebentar. Batal tak kat situ? Tidak.
Jadi duduk istirahat tu kalau nak dibandingkan duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat awal tadi, panjang tak? Sama tak? Sama tak duduk tu? Tak sah? Mana sama? Kan duduk tahiyat awal tu kan ada bacaan panjang lagi. Duduk istirahat ni hanya sekadar subhanallah, tak boleh duduk panjang-panjang. Panjang sikit makruh, panjang lama batal sebab menambah rukun. Benda yang tak ada diadakan dalam solat batal. Ni dia. Adapun perkara-perkara sunat yang buruk pada penglihatan, jika makmum menyalahi imam maka batallah sembahyangnya. Oleh itu makmum wajib muwafaqat dengan perbuatan imamnya pada perkara-perkara sunat yang mana berikut. Ni Syekh perincikan mak. Ni Syekh perincikan ni masalah dia. Mana perbuatan sunat yang kalau tak ikut imam buruk pandangan. Di sini diperincikan. Tadi mula-mula dihuraikan, dia kata kalau katalah perbuatan sunat yang imam tinggalkan tadi kita buat dalam keadaan tidak mendatangkan perbuatan pandangan yang buruk, maka tidak batal. Contohnya seperti duduk istirahat. Tapi kalau mana-mana perbuatan sunat yang ditinggalkan imam tadi dan kita tidak muwafaqat sehingga mendatangkan pandangan yang buruk, maka sebagaimana berikut. Tu imam nak perincikan, Syekh nak perincikan dia. Kat mana tempat-tempat tu? Yang pertama, perbuatan imam pada mengerjakan sujud sejadah ataupun meninggalkan sujud sejadah. Dia kat situ ada dua surah. Surah yang pertama imam sujud sejadah tapi kita tak sujud. Apa maksud kita tak sujud? Imam duduk, habis je sampai ayat sujud tadi imam pun sujud. Kita duduk tegak aja. Saya tak nak. Ini sujud sunat. Dia kata kan. Sujud ni sujud sunat, tak ikut pun tak apa. Mana boleh. Memang sujud tu hukum sunat, tapi ikut tu hukumnya wajib. Jadi dengan diberi tegak tadi sampai memburukkan keadaan, tiba-tiba ada seorang pula duduk tegak kat tengah-tengah tu. Batal tak solat dia? Batal. Begitu juga imam tak sujud, sampai kat sujud sejadah tu imam tak sujud. Imam rokok lah kata, ataupun imam sambung lagi bacaan. Dia seboleh-boleh nak mengambil perbuatan afdal ataupun perbuatan baik dalam keadaan sunat tadi tu, sunat sujud tu. Imam tak sujud, dia sujud. Batal tak? Batal. Itu yang pertama. Perbuatan imam pada mengerjakan sujud sejadah ataupun meninggalkannya maka batal sembahyang makmum jika dia menyalahi imamnya dengan sengaja lagi diketahui tentang haramnya. Syaratnya mesti dia tahu. Kalau dia tak tahu, maka dimaafkan. Dia tak tahu bahawa tak boleh menyalahi perbuatan imam dalam perkara sunat. Dia tak tahu. Habis lepas sembahyang je orang pun bising, kenapa tak sujud tadi? Ataupun kenapa engkau sujud tadi kan? Orang tak sujud. Tak boleh ke? Dia tak tahu, dimaafkan. Tapi kalau tahu, batal, haram. Di antara lagi perbuatan imam pada mengerjakan sujud sahwi. Di antara lagi menyalahi perbuatan imam sehingga mendatangkan pada batal seperti sujud sahwi. Pada mengerjakan sujud sahwi, maka batal sembahyang makmum yang tidak sujud sahwi bersama imam. Adapun pada meninggalkan sujud sahwi maka tidak wajib bagi makmum muwafaqah dengan imam. Adapun meninggalkan sujud sahwi. Siapa yang meninggalkan sujud sahwi, mak? Imam. Imam sujud sahwi, makmum tak sujud sahwi. Batal tak? Batal. Yang ni pula lain. Adapun pada meninggalkan sujud sahwi, maka tidak wajib bagi makmum muwafaqah dengan imam. Malahan sunat bagi makmum sujud sahwi setelah selesai imam memberi salam. Imam tak sujud sahwi. Imam tak sujud sahwi. Lalu imam pun terus beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum ketika tu boleh tak dia sujud sahwi? Setelah imam beri salam, dia boleh sujud sahwi. Bahkan hukumnya sunat. Imam sujud sahwi, dia tak sujud sahwi. Batal tak? Batal. Imam tak sujud sahwi, imam beri salam, dia sujud sahwi, makmum sujud sahwi. Batal tak? Boleh, bahkan hukumnya sunat. Siapa yang terlupa, mak?
Imam sujud sahwi tak? Imam tak sujud, dia tak sujud. Tak apa, tak ada masalah. Sebab hukum sujud tu sunat. Imam tak sujud, dia pun tak sujud. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Imam tak sujud, mungkin dia tak nak sujud ataupun memang dia lupa. Lupa pun boleh, tak sujud pun tak apa sebab hukumnya sunat. Makmum pula terlupa ataupun tak teringat ataupun memang tak nak sujud ikut imam, batal tak? Tak batal. Sebab sujud sahwi hukumnya sunat. Cuma isu dia masalahnya sekarang, boleh tak menyalahi imam sujud sahwi, kita tak sujud, hukumnya batal. Kita batal, imam tak batal. Imam tak sujud, imam beri salam, kita pun tak sujud, kita beri salam ikut imam, boleh tak? Boleh. Batal tak? Tak. Imam beri salam, imam tak sujud, imam beri salam, lepas tu kita sujud pula, bahkan kita sujud pula, batal tak? Batal tak? Tak batal. Kenapa? Kerana imam dah beri salam. Senyap aja. Jadi ingatkan tak sujud lah, semua rukuk lah. Tak nampak pun dia rukuk, dia tegak aje. Yalah, dia orang pun macam kita lah. Itu yang tadi disebut kat situ, diketahui, disengaja. Diketahui dan disengaja. Kita tidak muafakat dengan imam tadi dalam keadaan sengaja dan diketahui. Kita tahu bahawa imam tu dia tengah sujud sahwi. Kita terbalut. Kita tahu imam, kita tak tahu imam tengah sujud sahwi, kita tak sujud, batal. Kita tak tahu imam sujud sahwi, tiba-tiba Allahu Akbar, kita ingat rukuk, kita pun rukuk. Kan? Allahu Akbar, kita ingat rukuk. Tapi tunggu-tunggu iktidal tadi, tiba-tiba imam tak ada. Imam tak iktidal, tiba-tiba Allahu Akbar, kita pun bangkit sama dengan imam. Dalam keadaan kita tak tahu, batal tak? Tak batal. Itu yang dikatakan tak tahu kat situ. Dia tak biasa, satu dalam keadaan di Mekah tu, kadang-kadang kita tak tahu. Kalau macam pagi Jumaat tu mungkin biasa, sebab kita baca surah Sejadah. Tapi kat Mekah tu memang setiap kali mana-mana surah, sampaikan surah sependek-pendek surah pun, kalau kena pada tempat sujud, maka imam akan sujud. Jadi kita pula tak tahu, sebab kita tahu sujud tu pada surah Sejadah saja. Jadi hari tu tiba-tiba nak pula depan kita, keliling kita pula tak sujud. Kita ni tengok orang depan kita, belakang kita. Jadi bila dah tu tak tahu, tiba-tiba tengok imam dah bangkit, Allah, alamak, dia sujud ke tadi? Macam tu. Batal tak? Tak batal. Sebab tak tahu. Syaratnya mesti tak tahu. Tapi kalau dia tahu, wajib dia turun. Kalau dia menyalahi, maka batal. Selesai kan? Mak jadi tentang masalah isu ni kena cakna ni. Sebab biasa berlaku sampaikan naik jabatan agama tentang isu masalah sujud sahwi tu. Imam tak sujud sahwi, makmum sujud sahwi, batal ke tak? Tu biasa berlaku, mak. Pernah berlaku di wilayah tu, waktu saya jadi imam gegel satu wilayah. Sampai naik jabatan agama. Masalah sampai timbul ke jabatan agama, orang buat report, tanya masalah tu, apa hukumnya imam tak sujud sahwi. Isu pertamanya, imam terlupa nak baca doa kunut. Kan doa kunut orang Melayu wajib. Tak, betul tak? Doa kunut orang Melayu. Doa kunut bagi orang Melayu wajib. Mak faham tak maksud saya? Doa kunut bagi orang Melayu, kalau imam tiba-tiba terlupa baca doa kunut, dia punya bising satu taman, tak payah cakap lah, macam imam kena tangkap basah. Dia punya bising tu. Padahal hukumnya sunat muakkad, memang kena.
Tapi tak payahlah bising-bising kan. Bisingnya tu macam apa? Lepas tu imam dah terlupa doa kunut. Imam pula gelabah pengusi kat belakang. Ni silap bila masuk jabat lagi lah hari ni. Lupa baca doa kunut. Saya pernah kena mak. Lupa baca doa kunut, Masya Allah. Kena marah tu macam nak kena gantung kerja. Teruknya apa? Teruknya pandangan masyarakat ataupun teruknya apa ni panggil pandangan masyarakat tu terhadap imam tu. Dia kedudukan imam tu tak ada nilai dalam masyarakat bangsa kita ni, negara kita ni. Padahal kalau negara lain bahkan Islam tu sendiri meletakkan imam tu satu tempat yang sangat tinggi. Saya jauh mak duduk dekat Thailand, Patani tu sendiri je bila sebut imam dialah ketua kampung, automatik dia ketua kampung. Bila sebut imam dia nazir. Wajib nazir tu imam. Wajib imam tu nazir dan wajib dia ketua masyarakat. Dialah juru nikah. Dialah wajib nikah ke orang. Apa masalah masyarakat, apa semua bila sebut jadi imam, maka semua tu dipegang. Dia ketua kampung, nampak nilai tu besar dan tinggi. Jadi akhirnya masyarakat tu kalau katalah orang yang nak jadi imam tadi orang hebat, maka sudah pasti masyarakat tadi dipandu dengan imam yang hebat. Ini tak kita. Pengusi lain, imam lain, ketua kampung lagi cerai pakai seluar pendek masuk kereta. Habislah hancur. Betul tak? Itu yang jadi pecah belah. Sebab apa? Sebab imam lain, pengusi lain, ketua kampung lain. Ni tak dekat belah-belah selatan Thai sampai naik ke Bangkok tu, bila kata je imam tu dialah ketua kampung, dia ketua masyarakat. Jadi maknanya satu. Tak ada jadi pecah. Sebab orang yang sama yang didik semua masyarakat tadi tu. Dia yang bertanggungjawab semua sekali. Ada ketua kampung tu lah imam tadi. Ketua kampung tu imam. Imam tu bila kata je dia naik imam je, dia dah tahu dah, semua orang tahu dah, dia lah ketua kampung. Dia lah yang bertanggungjawab kepada umat Islam yang ada dekat situ. Nak kahwin ke, nak cerai ke, masalah ke, apa sekalipun benda yang bersangkut paut, semua tentang masyarakat, semua tanggungjawab dia. Automatik. Siapa ketua kampung? Dia. Siapa imam? Dia. Siapa nazir, pengusi? Dia. Semua dia. Memanglah banyak, tapi kebaikannya jauh lebih besar. Ini tak. Imam gaduh dengan pengusi, pengusi gaduh dengan ketua kampung gaduh dengan imam. Ketua kampung tak pergi masjid. Imam gaduh pengusi, pengusi resign je. Buat design apa? Resign lah. Ini masalah. Ini dia. Jadi masalah besarnya kena cakna kat sini di antaranya isu tentang masalah sujud sahwi. Jadi kalau katalah ada sesuatu perkara yang imam buat sehingga dituntut supaya sujud sahwi, tiba-tiba imam tak sujud sahwi, sah tak solat? Sah, tak ada masalah. Bagi makmum pula, sujud sahwi tak? Sunat sujud sahwi. Tapi setelah imam beri salam. Kalau tak sujud sahwi boleh tak? Boleh. Sebab sujud sahwi tu hukumnya sunat. Apa mak? Imam tak buat tak apa. Pada sujud sahwi tadi dibolehkan. Di antara lagi yang perkara yang membatalkan solat lagi. Membatalkan solat dalam keadaan menyalahi perbuatan imam pada perkara sunat yang dipandang janggal sehingga melahirkan janggal pandangan mata. Iaitu perbuatan imam meninggalkan bacaan tahiyat awal. Perbuatan imam meninggalkan bacaan tahiyat awal, maka batal sembahyang makmum yang membaca tahiyat awal jika imam meninggalkannya. Adapun perbuatan imam membaca tahiyat awal, maka harus bagi makmum tidak muwafaqah dengan imamnya. Oleh itu tidak batal sembahyang makmum sekiranya dia bangun dengan sengaja meninggalkan bacaan tahiyat awal sedangkan imam duduk membaca tahiyat awal. Tetapi adalah sunat bagi makmum kembali duduk mengikut imam tahiyat awal. Sekiranya makmum bangun dengan lupa, maka wajib atasnya kembali. Sekiranya makmum bangun dengan lupa, maka wajib atasnya kembali duduk mengikut imam.
jika tidak batal sembahyangnya. Ni ada 3 masalah ni. Satu dulu. Perbuatan imam meninggalkan baca tahiyat awal, maka batal sembahyang makmum yang membaca tahiyat awal jika imam meninggalkannya. Imam tak baca tahiyat awal, mak, ni surah yang pertama. Surah yang pertama, imam tak baca tahiyat awal, dia bingkas bangun terus. Naik rakaat yang ketiga, dia terlupa nak baca tahiyat awal tadi. Imam terus bangun. Makmum ketika tu wajib ikut imam, naik atas terus. Kalau dia tunggu juga, batal tak? Batal. Kalau dia tunggu duduk juga baca tahiyat awal, batal. Satu. Adapun perbuatan membaca tahiyat awal, siapa baca tahiyat awal? Imam. Siapa baca tahiyat awal? Imam. Ini surah yang kedua. Imam baca tahiyat awal, maka harus bagi makmum tidak muafakah dengan imamnya. Maksudnya imam baca tahiyat awal, makmum terus bangun bangkit terus. Dia tinggalkan imam. Baik dia sengaja ataupun dia tak sengaja. Oleh itu tidak batal sembahyang makmum sekiranya dia bangun dengan sengaja meninggalkan bacaan tahiyat awal sedangkan imamnya duduk membaca tahiyat awal. Tetapi adalah sunat bagi makmum kembali duduk mengikut imam membaca tahiyat awal. Kalau kata imam masih baca tahiyat awal, dia bingkah bangun. Baik sengaja tak sengaja tetap tak batal. Tapi kalau katalah dia bangun tadi dalam keadaan tak sengaja, dia lupa, ini surah yang ketiga. Sekiranya makmum bangun dengan keadaan lupa, maka wajib atasnya kembali duduk kembali mengikut imam jika tidak batal sembahyang. Kalau dia tak turun, batal sembahyang. Siapa yang bangun tadi? Makmum bangun dalam keadaan sengaja, jangan balik, duduk atas sana. Dia boleh balik, dia boleh duduk atas sana, dia boleh balik. Tapi kalau dia dalam keadaan dia bangun tadi lupa. Imam tu, sebab imam ni dalam mengolahkan Allahu Akbar, takbir intiqalat tu, mak, sebenarnya memainkan peranan besar. Allahu Akbar, maknanya imam panjang. Allahu Akbar pendek. Kan? Ini tak duduk tahiyat awal baca Allah, mentang-mentang petang semalam baru lepas kena puji. Ustaz punya takbir intiqalat berdayu-dayu, nitik-nitik air mata saya. Dia pun makin menarik-narik. Pagi tu, mak, malam tu sembahyang maghrib, sembahyang isyak, naik rakaat yang ketiga, dia pun Allah, padahal duduk tahiyat awal. Member kat belakang pun terus naik. Sengaja tak? Tak sengaja. Tak sengaja, sunat kembali. Kalau dia tak kembali, batal. Soalan yang kedua, dia bangkit dengan sengaja. Dia tak duduk balik. Dia tahu dia meninggalkan dengan sengaja, maka dia berdiri terus. Teruskan lah, tunggu imam kat atas tu. Tak. Kalau dia duduk balik, senang. Tapi kalau dia terus, batal tak? Tak. Kalau dia lupa, sunat dia turun. Kalau dia lupa, kan tadi imam baca takbir panjang kan, Allah, padahal duduk tahiyat awal. Kali dia dekat belakang tu, dia tak perasan imam tu duduk tahiyat awal. Ingatkan bangun terus rakaat yang keempat. Rakaat keempat lah, contoh. Rakaat keempat kan panjang. Jadi daripada sujud tadi terus naik rakaat yang keempat. Jadi dia terus bangun, tengok imam duduk. Orang semua duduk, dia dah di atas. Dalam keadaan tak sengaja, hukumnya sunat dia balik. Sunat dia balik turun. Kalau dia tak turun balik, hukumnya batal. Tapi kalau dalam keadaan dia sengaja, memang dia bangun dalam keadaan sengaja, batal tak? Tak batal. Dia bangun dalam keadaan sengaja dan wajib dia duduk kat atas terus. Tunggu imam kat atas. Sebab yang ditinggalkan tadi kalau dia balik, batal tak? Batal. Dia berdiri dengan sengaja, lalu dia meninggalkan yang ditinggalkan dia sunat. Sesuatu ni kaedah dia, mak. Sesuatu yang ditinggalkan tadi dalam keadaan sunat, maka
Kalau dia kembali batal. Dia tinggal sesuatu yang sunat dalam keadaan sengaja. Itu ayat dia. Dia tinggal sesuatu sunat dalam keadaan sengaja, kalau dia kembali batal, maka wajib ditunggu. Dia tinggal sunat bersama dengan imam dalam keadaan tak sengaja, maka balik bersama dengan imam tu wajib. Sebab bukan balik nak mengerjakan sunat, balik untuk bersama dengan imam. Faham Belum faham lagi? Tak masuk. Sebab ni sunat ni. Lagi sekali. Ni jadi 3 surah ni. 3 surah mak. 3 surah ada 3 hukum. Surah pertama, imam terlupa baca tahiyat awal. Dia naik terus. Makmum tak naik, makmum baca tahiyat awal, batal tak? Batal. Maka wajib naik. Imam naik, makmum kena naik. Kalau makmum tunggu juga tahiyat awal, baca tahiyat awal, batal. 1. Yang kedua, makmum baca tahiyat awal. Imam baca tahiyat awal. Imam baca tahiyat awal. Makmum terus bangun, bangkit. Dia bangkit, dia bangun naik atas dalam keadaan sengaja. Sengaja. Kalau dia balik batal, wajib ditunggu imam kat sana. Sengaja. Yang kedua ni sengaja. Memang dia tahu imam tu tak terlupa. Perkara yang ketiga. Dah. Ini memang dia ingat rakaat yang keempat ni. Ini memang dia tak ingat langsung tentang yang kedua ni memang dia nampak imam tu tahiyat awal. Imam tu dia nampak jelas tahiyat awal, tapi dia terus bangun. Sengaja meninggalkan imam tadi. Batal tak sembahyang dia? Dia tak batal sembahyang, tetapi dia wajib tunggu dekat situ. Itu sebabnya syarah ni. Itu sebab saya kata tadi, dengar ni, itu sebab saya kata tadi, yang kita sebut dalam perkara membatalkan sembahyang tadi, itu dia punya main hukum. Lepas tu yang syarah kat dalam ni diperincikan tentang masalah mana-mana yang dikecualikan. Fiqh ni kak, dia punya tertib bacaan, dia tak boleh baca sekali. Dia tak boleh kita baca sekali. Dan dia tak boleh mengaji sekali. Dia kena ngaji 50 kali. Aku masuk ngaji 50 kali. Ingat tak 2 minggu lepas saya cerita. Saya mengaji kelas 1, hukumnya haram. Saya naik kelas 2, hukumnya makruh. Saya naik kelas 5, hukumnya harus. Nampak tak? Itu sebabnya setiap kali jumpa syarah, saya akan baca. Kerana mungkin hukum main dia tu secara purata. Tapi bila disyarahkan, ada part-part yang diharuskan. Faham tak? Ini saya cerita ni tentang tertib bacaan kitab fiqh. Dia tak boleh kita baca sekali kata macam tu, kita takkan dapat perincian hukum. Kerana ada part-part yang diharuskan, ada part-part yang tetap masih lagi hukum asal. Ya. Ini yang dikecualikan tadi. Kalau dia bangkit dengan sengaja, kan dia sebut tadi tu. Adapun perbuatan imam membaca tahiyat awal, maka harus bagi makmum tidak muafakah dengan imamnya. Oleh itu, tidak batal sembahyang makmum sekiranya dia bangun dengan sengaja meninggalkan bacaan tahiyat awal, sedangkan imam duduk membaca tahiyat awal. Jadi pada masalah tu dikecualikan. Semua sekali lah tu. Bukan tahiyat awal tu sunat saja, dia nampak imam tu. Maksud sengaja kat sini, dia nampak imam tu duduk.
Ya. Itu lain lagi. Itu lain lagi. Ni sekarang ni tahu, dia saja bangun. Dia saja je bangun. Ni mak, ni jangan cerita sahwi ni mak. Ini tahiyat awal je mak. Ini pada bacaan tahiyat awal. Itu sebabnya syarah ni dibaca. Syarah ni dibaca. Kenapa dipanggil syarah? Nota kaki. Kalau bahasa kita nota kaki ni. Kenapa nota kaki ni dibaca? Nota kaki ni dibaca kerana untuk melihat surah itu ataupun pembahasan tadi semakin luas. Dan ada part-part yang dikecualikan. Sehingga hukumnya harus. Jadi yang kita baca ke atas tu, itu main dia. Maknanya setiap perkara yang menyalahi perbuatan imam pada perkara sunat, yang mendatangkan janggal pada pandangan, maka batal solat. Tetapi ada part-part yang diharuskan. Di antara part-part yang diharuskan, iaitu imam baca tahiyat awal. Dia tak baca awal, dia bangun dengan sengaja. Tapi ketika tu walaupun dia bangun dengan sengaja, wajib dia duduk ke atas sana, berdiri sana tadi, tunggu sampai imam bangkit. Jangan dia duduk. Dia balik semula, batal. Sebab yang ditinggalkan tadi perkara sunat. Mak, tu tadi perkara yang ketiga. Saya rasa kena tulis lah. Dah ulang 3 kali dah. Perkara yang ketiga iaitu imam baca tahiyat awal. Imam baca tahiyat awal, dia bangkit dalam keadaan tidak sengaja. Itu tadi lupa tu. Lupa, tak sengaja, tak nampak, tak tahu. Lagi apa lagi perkataan? Lalai, hayal, ingat asam pedas kat dapur. Suami dia hari ni balik ke tak? Kan? Jadi imam tu dah duduk dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ataupun imam tu Allah, tak kira lah macam-macam cara sampaikan dia tak teringat bahawa dia kena bangkit tahiyat awal. Maka dia terus bangkit berdiri, dia tengok semua orang duduk. Imam pun dia nampak tengah duduk. Dalam keadaan dia bangkit tadi sempurna, tak sengaja. Wajib dibalik. Wajib dia balik. Dia balik duduk di antara dia sujud kerana nak mengikuti. Kalau dia terus tunggu atas tu mak, mana tadi? Jika tidak, batallah sembahyangnya. Kalau dia tak balik, batal sembahyang. Jadi 3 surah tadi. Nampak 3 surah dia? Imam pertama, surah pertama. Ni ulang lagi ni. Ulang lagi. Imam batal. Ya, imam tak baca tahiyat awal. Ya, terus bangkit bangun. Maka wajib makmum bangkit ikut imam. Sebab kalau imam dah bangkit, dia tinggalkan tahiyat awal, kita masih lagi kita tak bersama dengan imam, kita duduk konon-kononnya nak sempurnakan tahiyat awal, batal solat. 1. Imam baca tahiyat awal, tadi isu tak baca tahiyat awal, tinggal tahiyat awal. Isu yang kedua, imam baca tahiyat awal, makmum bangkit dalam keadaan sengaja meninggalkan imam. Batal tak? Tak batal. Tapi kalau dia balik, batal. Dia bangkit dengan sengaja. Yang ketiga, imam baca tahiyat awal, dia bangkit dalam keadaan tak sengaja. Bangkit tak sengaja tadi macam-macam lah. Lupa, lalai, leka, apa semua sekali lah. Dia tahu, dia tak tahu. Dia ada ilmu, dia tak ada ilmu. Tapi dia bangkit dalam keadaan tak sengaja. Tak tahu yang imam tu tahiyat awal. Dan dia pun tak ingat tu tahiyat awal. Lalu dia dah berdiri, dia tengok imam masih lagi duduk tahiyat awal. Wajib dia turun. Kalau dia tak turun, dia tunggu atas tu, maka ketika itu batallah solat dia. Selesai? Okey? Allah masa selamat. Jangan pening sebab ni syarah ni. Jadi bila dalam fiqh dia ada syarah. Bila ada syarah, dekat situ mungkin ada benda-benda part yang dicualikan. Jadi yang kita baca kat luar tu ialah main dia. Dipanggil matan. Matan ni ada syarah. Macam Abah cakap lah, saya nak makan nasi sambal tumis. Saya nak makan nasi putih sambal tumis. Lalu Abah pun syarahkan, mestilah ikan goreng. Sambal tumis tu tak ada lagi, tak ada sambal tumis. Tak nak
apa, tak nak manis sangat kan, nak masin ke apa ke, semua kat bawah-bawah tu lah. Mungkin ada juga dia minta sambal tumis tapi dia tak nak cili kan. Macam-macam lah dekat situ kat bawah. Sampai kat syarah tu nanti kita kenapa ada dikecuali-kecualikan. Part-part yang begini surah dia. Tu penting bila kita baca fiqh ni, syarah dia kena baca. Syarah dia kena baca. Sebab kalau tak baca, kita tak nampak. Ada part-part yang mungkin kita tak baca, kita nampak secara overall. Nanti minggu depan tiba-tiba ataupun ada ustaz lain pula mengajar, kata boleh pula. Sebab ustaz tu mungkin dia dah baca syarah, dia dah tahu. Itu sebabnya fiqh ni kena baca teliti. Teliti betul dibaca supaya ada part-part dapat jelas. Kalau katalah tak dapat 100% pun, kalau 60% pun dah cukup daripada kita pukul samarah kata. Tunggu ya. Tak apa. Okey. Yang bawah pula kan dia kata yang lupa, sekiranya makmum bangun dengan lupa, maka wajib sekali kembali duduk. Yang tu betul lah tadi, itu surah ketiga. Okey, saya silap. Betul-betul saya silap. Yang ni saya silap. Ni saya terlepas pandang. Gariskan kata, saya silap. Maknanya kembali tu hukum sunat. Sebab saya terfaham tadi meninggalkan sesuatu sunat dan kembali hukumnya batal. Ingat tak surah tu? Meninggalkan sesuatu yang sunat, kita semayang, tiba-tiba kita terlupa tahiyat awal. Lepas tu kita kembali mengerjakan perkara sunat, lalu kembali untuk mengerjakan perkara sunat yang ditinggalkan tadi. Hukumnya batal. Meninggalkan sesuatu rukun, lalu wajib kembali mengerjakan rukun tadi. Nampak tak kaedah asas yang kita belajar bab rukun dulu? Belajar bab rukun, bila kita tinggalkan perkara wajib, contohnya kita tinggal rukun, kita meninggalkan sesuatu rukun dan teringat rukun tadi selepas daripada rukun di hadapan, maka wajib kembali. Contohnya apa? Fatihah. Tertinggal Fatihah, lalu kita teringat kita nak baca Fatihah, kita teringat membaca Fatihah tadi tak dibaca waktu rukuk, maka wajib berdiri dan kembali membaca Fatihah. Begitu juga sunat pula. Dia teringat bahawa sunat tu tak dibuat ataupun terlupa melaksanakan perkara sunat dalam keadaan rukun yang di depan. Contohnya dia tertinggal membaca tahiyat awal, lalu dia bangkit. Bila dia bangkit tadi, dia teringat dia tak baca tahiyat awal. Kalau dia kembali, maka hukumnya batal. Itu aku asal. Tapi dalam bab ni, bila dia bangkit dengan sengaja tadi, dia balik. Ni dalam keadaan solat jemaah. Dalam solat jemaah, perkara yang kedua tadi, dia tak batal. Sunat hukumnya dia balik. Tapi kalau katalah dia terlupa tadi. Perkara yang ketiga, dia terlupa, maka wajib dia balik. Dia bangkit dengan sengaja, dia balik tu hukumnya sunat. Dia bangkit dengan, tak maaf saya salah. Betul, terima kasih kak. Tu saya kata benda tu kena baca 2-3 kali. Dia bangkit dengan sengaja. Ni surah yang kedua tadi. Tadi kita kata apa? Tadi saya kata dia bangkit dengan sengaja, kemudian dia balik, batal. Sebab saya teringatkan surah tadi. Rupanya dia bangkit dengan sengaja, lalu hukum dia balik bersama dengan imam tadi, hukumnya sunat. Dia balik nak bersama dengan imam tu, hukumnya sunat. Dalam keadaan dia bangkit dengan sengaja. Dia bangkit dalam keadaan tak sengaja. Tak sengaja. Dia balik semula bersama imam tu tadi, hukumnya wajib. Yang kedua tadi, dia bangkit dalam keadaan sengaja, dia balik dalam keadaan dia balik semula, hukumnya sunat. Kalau dia tak balik, boleh tak? Boleh. Tak. Tak batal. Tak batal. Betul Selesai Terima kasih kak.
Kena seorang tengok teliti, takut saya lepas pandang. Batal. Itu batal. Itu tadi tu. Kalau sembahyang seorang diri, solat seorang diri, infiradi, dipanggil infirad. Sembahyang sendiri. Surah pertama, terlupa menunaikan perkara rukun. Terlupa menunaikan rukun. Terlupa menunaikan rukun ataupun tertinggal rukun. Dia tertinggal rukun tu kat mana? Dia tertinggal rukun tu dekat rukun yang depan, masih yang berdempet dengan rukun yang dilupa. Contohnya apa? Dia tertinggal Fatihah. Dia teringat Fatihah kat mana? Dekat rokok. Rokok dengan Fatihah, dua rukun yang berapa? Yang rapat-rapat. Tak sedap rapat. Apa kak? Berturutan. Yang berturutan. Maknanya Fatihah, rokok. Betul tak? Lepas Fatihah, rokok. Jadi dia tertinggal Fatihah. Dia teringat dia tak baca Fatihah pada rukuk. Jadi ketika tu wajib dia balik berdiri baca Fatihah. Kemudian baru dia rukuk balik. Tu kalau dia sembahyang infiradi ya. Sembahyang infiradi, sembahyang sendiri. Boleh. Sebab yang dia tinggal tadi adalah rukun, dan yang dia teringat tu pula dua. Yang pertama dia tinggalkan rukun, yang kedua dia teringat tu dalam keadaan dalam rukun yang berturut-turut tadi, berturutan tadi, masih berturutan. Tapi kalau katalah dia teringat tadi dalam i'tidal, dia teringat dia tak baca Fatihah ketika i'tidal, ataupun dia teringat baca Fatihah, dia tak baca Fatihah tadi ketika sujud, maknanya dah berselang rukun di antara Fatihah dengan sujud, ataupun di antara Fatihah dengan i'tidal. Maka ketika tu tidak wajib dia kembali, tetapi wajib tambah rakaat. Tak wajib dia kembali, tetapi rakaat tersebut lara dan wajib tambah rakaat. Okey itu satu. Yang kedua pula, kalau dia terlupa sunat, yang dia terlupa tu yang ditinggalkan tadi adalah perkara sunat. Baik sama ada dekat ke, tak dekat ke, jauh ke, rapat ke, apa ke, bila dia balik saja batal. Contoh katalah surah. Ataupun kalau tak surah pun doa kunut. Orang Melayu kan baca doa kunut wajib. Jadi dia dah sampai sujud. Kalau katalah dia turun nak sujud tadi, masih lagi tak sempurna sujud dia, baru nak turun, boleh dia kembali. Tapi kalau katalah dia punya sujud tadi dah sempurna, dia baru teringat dia tak baca doa iftitah tadi, sedangkan doa kunut. Sedangkan membaca doa kunut tu sunat muakkad. Kalau dia balik semula, batal. Meninggalkan sunat lalu kembali, batal. Tu yang tadi tersilap tu, minta maaf. Sangat-sangat tersilap. Okey selesai. Jadi hukumnya yang salah tadi apa? Bagi orang yang bangkit dengan sengaja meninggalkan imam dalam keadaan sedang membaca doa tahiyat awal, bagi orang yang bangun sengaja tadi hukumnya sunat kembali. Kalau dia tak kembali, boleh tak? Boleh. Adapun bacaan kunut, ni mak tengok kunut pula. Bab menyalahi imam ni kena tengok betul-betul. Adapun bacaan kunut, maka makmum tidak wajib muwafaqah dengan perbuatan imamnya, sama ada dari segi membacanya ataupun meninggalkannya. Oleh itu sembahyang makmum tidak batal sekiranya imam membaca kunut, sedangkan makmum turun sujud meninggalkan bacaan kunut. Imam membaca kunut, sedangkan makmum turun sujud meninggalkan bacaan kunut. Dan begitu juga sebaliknya jika imam meninggalkan kunut walhal makmum membacanya.
Dalam masalah ini makmum disunatkan membaca kunut dengan syarat dia sempat mengejar imam pada sujud pertamanya, dan diharuskan dia membaca kunut sekiranya dia sempat mengejar imam pada duduk di antara dua sujud. Tetapi haram baginya berkunut jika dia tidak sempat mengejar imam kecuali pada sujud yang kedua, dan batal sembahyangnya jika dia tidak berniat mufaraqah kerana dia telah ketinggalan daripada imamnya dalam dua rukun fi'li dengan sengaja. Hasyiah Bajuri ala Ibn Qasim dan kitab Bajuri. Jadi semua pembahasan yang kita baca syarah pagi ni adalah syarah kitab Hasyiatul Bajuri ala Ibn Qasim, ala Ibn Qasim. Ni dalam bab kunut. Bab kunut ni kalau kita tengok kitab fiqh, kunut adalah satu-satu masalah yang dikecualikan dalam bab muwafaqah dengan imam. Kunut. Kunut ni adalah satu-satu masalah dalam bab fiqh. Bila kita sebutnya solat berjemaah muwafaqah dengan imam, maksud muwafaqah ni apa? Bersama dengan imam tu hukumnya wajib. Tapi dalam bab kunut ni dikecualikan. Maknanya boleh muwafaqah dan boleh tak muwafaqah. Imam buat kunut, kita tak buat kunut. Kita terus sujud. Tunggulah imam kat sujud tu. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Imam baca kunut, kita terus sujud. Boleh tak? Boleh. Tunggu kat situ. Jangan kita bangkit pula. Kalau kita bangkit duduk dalam sujud, imam tak sujud, ketika tu batal solat. Kecuali dia niat mufaraqah. Cerai. Imam tak baca kunut. Imam tak baca kunut, dia baca kunut, boleh tak? Boleh. Itu tadi Syekh kata apa? Boleh baca kunut, boleh tak baca kunut. Imam baca kunut, kita tak baca kunut. Imam tak baca kunut, kita baca kunut. Boleh tak? Boleh, tak masalah. Sampai tahap imam baca kunut, kita sujud terus pun boleh. Tapi wajib kita tunggu pada sujud tu, jangan kita bangkit. Bila kita bangkit saja, maka batal. Tak ada masalah. Sama lah macam isu di Mekah. Macam ni? Akak baca kunut sebelum rokok ke lepas rokok? Kena selesai dulu. Dia sujud dalam keadaan tak sengaja. Macam tadilah. Dia sujud dalam keadaan tak sengaja, sunat hukumnya kembali. Tapi kalau dia sujud dalam keadaan sengaja, dia sujud dalam keadaan tak sengaja, maka wajib kembali. Kalau dia sujud dalam keadaan sengaja, maka sunat kembali. Faham dia lebih kurang isu macam tadilah. Kena bangkit. Tapi kalau dia sujud tu dalam keadaan sengaja, sunat saja. Sunat balik. Tak bangkit, duduk je lah kat situ. Kalau dia sujud tu dengan sengaja, maka sunat balik. Kalau dia sujud dalam keadaan tak sengaja, maka wajib dia balik. Nampak tak? Macam tadilah yang tadi, isu tadi. Cuma dalam bab tahiyat awal, bab kunut ni, dia tidak ada syarat muwafaqah. Muwafaqah bersama imam. Ni satu-satu masalah memang ulama' dikecualikan masalah ni. Itu sebabnya ketika kita berada di Mekah, kita baca pun tak batal. Baca kunut pun tak batal. Imam tak baca kunut. Imam tak baca kunut, dia terus sujud. Jadi bila kita baca kunut tadi, kena pastikan jangan sampai 2 rukun besar ataupun 3 rukun besar. Ada sebagai ulama' kata sebut 2, ada sebagai ulama' sebut 3. Jadi kalau katalah kita masih lagi menunggu, masih lagi membaca kunut, imam dah sujud. Sujud tu 1. Duduk di antara 2 sujud 2. Sujud yang ketiga tu, masuk je sujud ketiga bagi imam yang memegang 2 rukun besar, maka bila imam sujud yang ketiga dalam kitab ni batal. Kalau imam yang memegang syekh ataupun ulama' yang memegang 3 rukun besar bangkit daripada sujud yang kedua tadi, maka batal. Kalau masih lagi dia duduk baca kunut tadi. Macam ni?
Tu bagi imam yang pegang, bagi ulama yang pegang 3 rukun bagi ulama yang pegang 2 rukun besar, maka dia bangkit tu batal. 2 rukun besar, dia sujud yang kedua tadi. Sujud yang kedua tu saja dah batal. Tengoklah dia pegang yang mana. Jadi kita nak baca kunut boleh tak? Boleh kita baca kunut, tapi pastikan bahawa jangan sampai kita tertinggal daripada 2 rukun ataupun 3 rukun. Jadi cara nak menyelesaikan masalah macam mana? Kalau katalah kita dah tak mampu nak ikut imam tadi 2 rukun, dia dah sampai 2 rukun dan kita pegang 2 rukun. Sujud yang pertama, sujud yang kedua. Dia bangkit, dia sujud yang duduk di antara 2 sujud tadi. Dia nak sujud yang kedua tadi tu, waktu tu cepat-cepat niat mufaraqah. Niat mufaraqah dengan imam. Maka tak batal kita sembahyang. Niat mufaraqah terus. Wallahu a'lam. Sekadar itulah. Kunut. Oh. Ya. Tapi kalau duduk kat sana lah Kak, saya banyak kali kena marah. Saya lepas je semayang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Arab sana kan orang Hanafi dengan Hambali ya. Kena marah saya. Saya bukan baca kunut pun. Saya ni rukuk lambat. Saya biasa rukuk lambat. Imam rukuk tu kan, kadang kita baca Fatihah ni lambat. Baca Fatihah lambat, imam pula baca laju. Lagi-lagi pula kalau Masjidil Haram tu panjang juga. Saya biasa kena marah dekat Masjid Nabawi. Dekat Masjid Nabawi ni baca pendek je. Kita baca Fatihah lambat. Jadi imam dah rukuk, kita pun nak habiskan Fatihah. Lepas tu nak habiskan Fatihah tu pun bukannya kat iyyaka na'budu, kat siratal lazim tu dah halang-halang sikit lagi kan. Jadi kita rasa imam takkan bangkit. Bila imam tak bangkit, kita boleh tak ada masalah. Jadi tapi bagi mazhab lain batal. Menyalahi perbuatan imam tu batal terus. Tu yang dia marah tu. Kau tu kau semayang tak sah lah, apalah kan. Dia diam je lah. Tahan je lah telinga. Sebab kita tahu dia mazhab lain, kita mazhab lain. Gaduh kat situ sampai mana? Sampai bila tak selesai. Minta maaf je lah kat dia. Diam je. Nak ajak lawan macam mana dia pakai baju lain, kita pakai baju lain. Kita ni banyak sangat berselisihan faham dalam keadaan kita tak tahu angle mana. Tak kira lah dalam apa segi pun. Rumah tangga ke, kadang suami cakap angle lain, isteri cakap angle lain, lepas tu dia bergaduh kan? Walaupun masalah tu nampak sama, tapi pandangan yang berbeza kerana dilihat pada angle yang berbeza. Begitu juga politik. Yang jadi kita ni kacau bilau, isu dia satu je. Tak ada sifat hormat menghormati pandangan. Yang aku tetap pandangan aku. Jadi nak tak nak, kita nak cenakan keadaan, diam je lah. Sebab benda tu masalah khilaf. Yang masalah khilaf, diam, tak ingat ajak lawan. Sama macam orang yang bergaduh pasal isu kunut sunat tak sunat, apa semua tu, zikir lepas mayang, semua sunat. Apa yang digaduhnya hukum sunat. Sedangkan menjaga silaturahmi tu wajib. Lainlah kalau sampai dia kata mana ada semayang zuhur 4 rakaat, semayang zuhur 2 rakaat, suka hati akulah. Ni yang terbaru ni pula, itu yang wajib kita gaduh. Allah dengan Nabi Muhammad tu benda yang sama. Kan? Apa ajaran hak. Ditulis pula perkataan hak tu HULK pula tu. Kan? Dah hak. Hak hijau tu. Ajaran hak. Allah dah sebut dalam Quran seterang Allah tahu masalah ni akan timbul. Di zaman Nabi dulu pun dah timbul dah isu ni. Isu yang orang kata ajaran yang menyatakan Allah dengan Nabi tu benda yang benda yang sama. Habis dalam Quran yang Allah Ta'ala sebut Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi kalau kita faham Muhammad itu pesuruh Allah, maknanya Allah, Muhammad itu pesuruh Allah. Muhammad dengan Allah dua elemen yang berbeza. Dah terang-terang. Orang ikut ajaran tu dia tak baca Quran.
Kalau dia baca Quran mesti jumpa ayat tu kan. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu pesuruh Allah. Wallahu a'lam. Itu bukti situ. Okey mai. Saya masalah. Bila dia. Zaman fitnah. Wallahu a'lam. Jadi itulah sikit sebanyak dapat kita kongsi bersama. Ada apa-apa lagi ke perkara bangkit? Dia gini, ada dua pandangan. Dua cara, bukan dua pandangan, dua cara. Dalam bab qada solat wajib ni ada dua cara mak. Dalam ni disebut. Kalau sempat kita jumpa, insya-Allah ada. Memang ada dalam ni ada. Dalam kitab fiqh solah ni. Cara yang pertama, tidak ada sunat kecuali wajib. Apa maksudnya? Tak buat solat sunat ba'diyah qabliyah kecuali dia melaksanakan qada. Kan sebelum sembahyang zuhur dia qada, lepas sembahyang zuhur dia qada terus. Maknanya dia menghimpunkan segala qada tadi. Itu cara pertama. Bukan pandangan cara. Maknanya kita boleh guna cara pertama, tak sembahyang sunat kecuali kita sembahyang qada. Tapi kena qada betul lah, janganlah dia tak qada pula. Dia kenalah buat qada tu betul-betul, maknanya tempat sunat pun dia buat qada. Dia meninggalkan sunat atas dasar mengqada solat. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Qada juga. Qada juga. Tak adalah, qada lah. Dah tak buat tak adalah pahala sunat. Okey, cara yang kedua iaitu dia qada setiap waktu solat dan dalam keadaan dia menunaikan juga solat sunat. Contohnya bila masuk waktu zuhur, dia sembahyang zuhur, kemudian selepas tu dia qada, kemudian dia baca dia solat sunat. Boleh tak? Boleh. Dua caralah. Pilihlah. Itu cara, bukannya pandangan Kalau pandangan ni mungkin ada khilaf. Boleh. Boleh. Itu cara kedua lah mak. Witir tu buat hujung lah. Selesaikan qada dulu. Buat qada dulu. Buat sembahyang sunat lepas isyak, lepas tu baru dia buat witir. Gini, qada solat wajib, lepas tu qada, lepas tu buat solat sunat ba'diyah, lepas tu buat witir. Boleh? Boleh, tak ada masalah. Dia qada ni kat mana-mana pun boleh. Boleh. Qada ni solat qada wajib. Solat qada wajib Solat qada wajib ni mak, dia tak terikat haram solat. Dia tak terikat dengan waktu haram dan waktu makruh. Buatlah dekat mana-mana sekalipun. Macam contoh katalah kita bangun subuh lambat. Bangun pukul 6.30, mandi pukul 7.30. Pukul 7.30 tu waktu haram, ada waktu haram, waktu terbit matahari tu mungkin waktu tu dah terlewat, waktu tengah haram tu. Waktu haram tu boleh tak solat? Dia qada solat wajib ni tidak terikat dengan waktu haram. Tak kira mak bila-bila. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Boleh mak, boleh. Dia dekat mana-mana. Bila kata qada solat tu di mana-mana. Sebut niat qada lah. Niat qada. Wallahu a'lam. Jadi itulah sikit sebanyak dapat kita kongsi bersama. Pada pagi ini banyak-banyak kita berdoa pada Allah SWT supaya Allah berikan kita kefahaman yang baik
diberikan kita kekuatan, kelapangan jalan untuk senantiasa kita doa ketaatan, pengabdian pada Allah SWT. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu menunjuk kelemahan saya sendiri. Mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita mengaji dengan tasbih kafarah dan astagfirullah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.